Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 5 sekalian. Okey, baik, pada pagi ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5 dalam tajuk Kitaran Haid bersama Cikgu Jazli bin Johari. Cikgu doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tersayang dan bersedia untuk PDPR kita pada pagi ini. Okey, kita akan teruskan tajuk kita pada pagi ini. Apa itu haid? Okey, murid perempuan mungkin tahu apa itu haid, tapi mungkin asing bagi murid lelaki. Tapi murid lelaki juga perlu tahu sebab ini berlaku mungkin pada ibu ataupun adik-beradik perempuan awak. Okey, haid atau nama lainnya datang bulan ataupun period atau nama bahasa sainsnya ialah menstruasi adalah pendarahan bulanan bagi setiap wanita. Apabila anda mendapat haid, tubuh badan akan menggugurkan lapisan rahim. Darah haid akan gugur dari dinding rahim dan keluar melalui pembukaan kecil di serviks dan seterusnya melalui vagina ataupun faraj. Okey, jadi murid perempuan nak tahu dari mana datangnya darah tu. Darah tu datangnya daripada dinding rahim ataupun dinding uterus. Okey, apa pula kitaran haid? Kitaran haid ialah tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Kitaran ini dikira bermula dari hari pertama kedatangan haid hingga hari pertama kedatangan haid yang seterusnya. Okey, cikgu bagi contoh. Kitaran haid Lisa ialah 28 hari. Hari pertama haid dikira apabila Lisa mula mengalami haid. Biasanya haid akan berlaku selama lebih kurang 7 hari. Pendarahan tu akan mengambil masa lebih kurang 7 hari. Selepas itu Lisa akan memasuki fasa pembaikan, fasa subur dan akhirnya fasa prahaid. Ketiga-tiga fasa ini akan mengambil masa lebih kurang 21 hari. Kemudian Lisa akan mengalami haid sekali lagi. Dia mengambil masa lebih kurang 28 hari untuk Lisa datang haid sekali lagi. Okey, ini kita tengok contoh kitaran haid. Contoh kitaran haid ada 4 fasa. Yang pertama ialah fasa kedatangan haid, fasa pembaikan, fasa subur dengan fasa prahaid. Okey, fasa kedatangan haid ada 7 hari. Di situ di mana haid ataupun darah haid akan keluar. Seterusnya fasa pembaikan, okey, dan fasa subur. Fasa subur ni di mana ovum daripada ovari tu, telur perempuan, okey, akan keluar ke tiub falopio. Okey, di fasa subur ni lah persenyawaan aktif. Okey. Di sinilah paling sesuai untuk berlakunya persenyawaan. Okey, seterusnya ialah fasa prahaid. Okey, jika tiada persenyawaan, okey, fasa prahaid akan berlaku. Okey, dan murid perempuan tu akan datang haid sekali lagi. Okey, kita tengok contoh kitaran haid. Ni diberikan kalender. Sebagai contoh, murid perempuan kena ambil tahu jika hari pertama awak mengalami pendarahan haid, awak kena tandakan kalender. Okey, tengok berapa hari untuk awak datang haid yang seterusnya. Sebagai contoh, pada bulan Februari, pada 3 hari bulan awak datang haid, dan awak tanda kalender. Pada bulan Mac, 2 hari bulan awak datang haid sekali lagi. Okey, itu menunjukkan 28 hari. 28 hari purata kedatangan haid yang normal bagi kaum perempuan. Sebab apa kita perlu jaga ataupun tengok kitaran haid? Antara kepentingan mengira kitaran haid termasuklah dapat mengesan masalah kesihatan dan merujuk doktor sekiranya kitaran haid terlalu cepat atau terlalu lambat dari tempoh kebiasaan. Tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari dan haid tidak berlaku. Jika haid ni terlalu cepat dan terlalu lambat, tu tak normal. Kena jumpa doktor. Sebab apa cepat sangat, kenapa lambat sangat? Mungkin ada masalah. Okey, yang B,
tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari. Yang normal 7 hari tapi awak keluar lebih 15 hari. Tu dah tak normal. Kena jumpa doktor. Yang seterusnya, haid tidak berlaku. Pada bulan yang depannya awak tak datang-datang haid, pun kena jumpa doktor. Sebab apa? Okey, yang kedua, dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Jadi awak dapat tahu tempoh subur pasangan awak, jadi awak dapat merancang kehamilan. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak dapat ilmu yang apa ilmu yang cikgu sampaikan. Okey, kita akan jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu berikan di grup Telegram kelas masing-masing. Okey.